Okay, Alhamdulillah dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, pada hari yang Jumaah yang barakah ini, untuk sama-sama kita hayati satu perjuangan, satu panggil inspirasi ataupun perkongsian daripada seorang yang berpengalaman, daripada mulut beliau sendiri, tiada campur tangan lain. Sekarang ni kita pun baru saja panggil diwar-warkan dengan kes viral kan, Prof Muhaya. Sebab apa boleh berlaku macam tu? Sebab biasalah ada unsur-unsur negatif. Ayat Al-Quran tu pernah bersebut, pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu berita-berita daripada orang yang fasik, hendaklah kamu bertabayun. Apa maksud tabayun ni? Tabayun ni kita kena tapis. Bukan semua yang kita di media sosial ni kita perlu panggil direct translate lah. Contoh apa yang keluar, kadang-kadang ulama ni dia ada panggil tauriah. Tauriah ni perkataan yang dia maksudkan sebenarnya bukan kepada maksud yang sebenar perkataan tu. Mungkin ada yang disandarkan kepada yang lain. Itulah yang kita kena tabayun. So janganlah kita panggil menafsir dengan membuta tuli. Okey, sebelum tu saya sudi saya perkenalkan kita punya penceramah hari ini. Penceramah panggil kongsian daripada beliau seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang-bidang misi bantuan maupun misi bantuan ataupun dalam bidang pendidikan juga. Beliau sangat berpengalaman. Sudi saya bicarakan. Nama beliau ialah, saya panggil Ustazah Nur Hashimah Ismail. Sedikit latar belakang pendidikan. Beliau pernah melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda degree di UKM, di Universiti Teknologi Malaysia, dalam bidang School of Professional and Continuing Education, UKM, dalam bidang microbiology pada 2004 hingga 2007, dan juga menyambungkan master di UPM, Universiti Putra Malaya, pada tahun 2008 hingga 2010 dalam manajemen IT, dan juga melanjutkan peringkat PhD ataupun panggil falsafah dalam Brunel University London, United Kingdom. Saya cakap Melayu je lah Ustazah. Kalau nak cakap berdasarkan pendidikan Ustazah, maklumlah takut pergi ke accent yang lain pula. Saya tak pandai sangat UK accent ni. Kalau Melayu ni Alhamdulillah lah, masih lagi anak jati Melayu lah. Okey, sedikit voluntary experience ataupun misi bantuan beliau. Beliau pernah berkhidmat sebagai project manager daripada 2010 hinggalah sekarang di dalam kita panggil Humanitarian Care Malaysia, ataupun nama singkatannya adalah MyCare. Beliau adalah seorang project manager. So tujuan kita adakan panggil program pada pagi ini adalah untuk kita sama-sama kita hayati ataupun kita dengar sahaja daripada beliau, direct daripada beliau, langsung daripada beliau, macam mana pengalaman-pengalaman beliau dan menghayati perjuangan masyarakat-masyarakat di Palestin. InsyaAllah tanpa membuang masa lagi, saya tidak ingin mengambil masa yang panjang. Saya jemput Ustazah Nur Hashimah Ismail untuk berikan sedikit kongsian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih kepada Encik Anwar, minta maaf. Dan sangat rasa kecil lah bila bersama dengan pada saya semua yang berada pada pagi ini, dan juga tim Al-Isra adalah seperti frontliner lah pada saya. Teringatlah sahabat saya Uti ataupun sahabat saya Puan Arbaiyah, very close friend and also one of my referral lah. Saya akan sentiasa rujuk beliau lah terkait dengan kepakaran beliau lah dalam bidang ini. So Al-Isra is not new to me.
Tapi pagi ini bila dijemput untuk berkongsi berkait dengan Palestin, saya merasakan we are all together lah untuk melihat apakah perkara-perkara yang kita dah tahu mungkin, ataupun perkara-perkara yang kita suka untuk recall back lah apa yang sedang kita hadapi. So harapnya semua boleh tengok slide saya ni boleh tengok dengan jelas Right. Sebab dah biasa bila sebagai pensyarah atau pendidik ni, kita dalam dunia digitalization, communication is very important. Still, traditional way adalah benda yang sangat dekat kan. Nak suruh student bercakap memang susah lah di zaman teknologi ni. Tetapi for us semuanya sangat biasa kan dengan percakapan. Saya rasa semua orang pun adalah pendidik. Obviously we have our own product, whatever product we have, tetap ilmu is the first one kan. Kita nak sharing knowledge. So semua orang kat sini saya rasa adalah pendidik. Jadi saya minta lah kerjasama sekiranya ada persoalan atau nak buat pembetulan atau just raise your hand. Kita gunalah teknologi ni biasa kan. Just raise your hand, klik ke atau terus bercakap pun tak ada masalah. I always acknowledge ataupun minta lah pelajar ataupun saya punya pendengar untuk sama-sama involve dalam sesi sharing ini. So insyaAllah saya teruskan. Terima kasih lah dah beri sedikit introduction. Nothing to do with my background education untuk bercakap berkaitan dengan Palestin. Sama juga dengan kita semua. Kita ada informasi ini maka kita kongsikan. The most important ialah point yang kita nak bawa adalah apa kita punya take home message after this. Palestin sangat dekat dengan rakyat Malaysia. Obviously, terutama dalam perjuangan menegakkan isu kemanusiaan. Walaupun kita tahu isu Palestin ini bukan isu kemanusiaan semata-mata, tetapi dia juga memberi impact besar kepada semua satu dunia yang terkait dengan agama, terkait dengan kaum dan juga culture, kebiasaan kita. Orang Malaysia sangat sensitif terkait dengan adat kan dan agama, tetapi bila isu Palestin, isu kemanusiaan diangkat untuk kita memahami kenapa kita kena faham isu ini. Jadi saya kongsikan sedikit lah slide yang saya sediakan. Kita mula dengan what happening in Palestine. Apa yang berlaku di Palestin? Kita sentiasa bertanya pada satu persoalan, what, why, who and how. Bila kita perkenalkan suatu produk sesuatu perkara kepada orang yang baru dalam segala bidang, dia mesti akan tertanya 4W ni ke atau 1H ni ke berkait dengan sesuatu produk yang baru tu. Palestine is also a kind of product pada orang yang baru mengenali Palestin, terutama rakyat Malaysia yang sentiasa dalam keadaan aman, tenteram, tiba-tiba dengar ada perang, dan Palestin, specifically Gaza, bukanlah kali pertama ia menghadapi perang yang besar. This is the fourth time, kali keempat. Selepas 3 perang yang last kali 2014. Dan kenapa perkara ini repeat, berulang. Jadi kita kena tengok kenapa, why. Kita mulakan dengan fakta. Yang pertama, kesan daripada perang. Saya suka bawa benda ini supaya kita tahu dia bukannya peperangan yang kita kata boleh simpan untuk rakyat Palestin sahaja. Kita cuba kaitkan dengan COVID-19, situasi yang sedang berlaku. Orang tak nampak pentingnya produk yang kita nak cuba promote, not until they see the facts, fakta. Zionis bunuh lebih kurang 254. Kita tengok number macam sikit je, 254 dalam masa 11 hari perang pada 2021 ini, Mei. Dan kita tengok pada 254, kita nak highlight ialah kesan kepada kanak-kanak, wanita dan warga emas. This is a very huge impact. Pada kita, banyak-banyak perang kalau kita baca, ini adalah golongan yang terkecuali untuk menjadi sasaran. Namun ini berbeza bagi perang-perang yang melibatkan isu-isu kemanusiaan. This is why kita stand up dengan mereka, kerana dia terkait dengan sesuatu yang berbeza dengan hak-hak kemanusiaan yang cuba kita fahami. Dekat sini kanak-kanak paling tinggi 66, 39. Kita orang kata orang wanita terkesan melihat pada fakta ini. Tetapi lelaki atau wanita, bila kita melihat kepada isu ini, dia pasti akan memberi impact kepada diri kita. Why? Kerana yang tercedera lebih ramai juga melibatkan wanita dan kanak-kanak. So why this happen? Kita tengok pada manusia kesan tadi, dan sekarang kita tengok kepada infrastruktur. Betapa penting setiap hari menjalani fasa-fasa kehidupan
Semasa perang satu hal kan. Second thing ialah bagaimana kita nak meneruskan kehidupan. So this is what happened to rakyat Palestin sekarang. Mereka nak berhadapan dengan post-war recovery. Tengok kemusnahan harta benda, 53 pusat pendidikan, 6 hospital, 11 klinik. Benda yang sama juga, tadi kita wonder, tertanya-tanya kenapa attack sasaran dia kepada rakyat umum, rakyat awam. Begitu juga dengan bangunan-bangunan yang kita kata pentingnya untuk post-war recovery. 33 bangunan institusi media, 170 orang wartawan. Kenapa kita highlightkan wartawan dan media? Mereka juga adalah frontliner, exactly the same function dalam mana-mana peperangan. Mereka ada human shield. Kalau kita panggil dalam war, certain among peoples, kita bagi dia human shield kerana mereka akan berpihak kepada kedua-dua untuk menyampaikan informasi yang tepat. Namun untuk perang begini, mereka juga menjadi sasaran. This is something yang kita kena cuba aware. Jadi apa yang berlaku, saya rangkumkan yang terkini, perang yang terkini, iaitu pada 16 Februari Mahkamah Serigala Negara Haram telah meluluskan pengusiran 6 keluarga Sheikh Jarrah. So kita tahu Sheikh Jarrah, kalau tengok pada Palestin punya peta, kita tengok specifically, saya cuba go through secepat yang boleh, sebab peta ni biasalah, saya sendiri dulu tak suka subjek geografi ni, I'm very worst in this area, tetapi penting kita tahu peta kerana macam Malaysia. Kalau kita tahu, awak dari Melaka, south of Malaysia, culture dia beza sikit, north of Malaysia, culture dia pun nampak kasar tapi lembut artinya. So penting juga geografi ini. Jadi bila kita faham, Sheikh Jarrah, dia berada di area kawasan dengan West Bank, berdekatan dengan situ. Penutupan Bab Al-Amud pada kota lama Baitul Maqdis bermula pada 1 Ramadan. Kita cuba bayangkan, Malaysia yang saya rasa ramai di antara ahli dalam Al-Isra ini mungkin pernah diberi rezeki Allah SWT untuk menziarahi Mekah dan Madinah. Mungkin ada juga yang dah pun menziarahi bumi barakah Palestin. Cuba kita bayangkan Mekah dan Madinah, terlalu banyak pintu kan yang kita boleh masuk. Begitu juga dengan Baitul Maqdis ataupun kompleks Al-Quds. Di dalamnya ada 2 masjid, ada beberapa masjid kecil, ada muzium dalam kompleks Al-Quds. Jadi salah satu pintu ini telah ditutup menyebabkan kesukaran rakyat Palestin untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa, a very specific place, people semayang dekat situ. Jadi bila berlaku itu, kita tak nampak dekat mata dunia ketika itu, isu ini telah pun berjalan. Dan pada 26 Ramadan, pencerobohan ke atas Masjidil Aqsa oleh polis Zionis ketika itu telah mula membuat provokasi. Dan kalau kita tengok series of kita panggil spark matter atau isu yang telah menyebabkan rakyat dunia mula membuka mata apabila Hamas, dia sayap pergerakan Islam yang berpusat di Gaza. Kita akan tengok dalam peta term-term yang kita guna yang biasa kita dengar mungkin tetapi kita tak faham. Jadi Hamas telah beri amaran bila mana berlakunya provocation ini kepada Masjid Al-Aqsa. Pencerobohan ini bila berlaku menjadi faktor-faktor untuk spark perbincangan dan amaran keluar kepada negara haram Israel yang tenteranya berkefahaman Zionism, ideologinya. Maka kita cuba memahami kenapa amaran diberi tapi tidak diendahkan. Dan kerana ini maka Hamas melancarkan serangan roket ke atas Baitul Maqdis. Ini yang berlaku pada 10 Mei 28 Ramadan. Jadi after effect kesan selepas amaran, provocation yang dibuat oleh Zionis kepada rakyat yang berada di Baitul Maqdis menyebabkan Gaza diserang. So Gaza diserang inilah yang menjadi satu pusat, center of attraction, tarikan, di mana dunia melihat, sedangkan dah ada 3 perang sebelumnya, dunia tahu apa yang berlaku di Gaza. Tapi kenapa kali ni this time dia jadi impact yang lebih besar. This is something yang hikmah yang kita nak tengok. Dan bila kita tengok situasi semasa di Al-Quds Ramadan 24, rakyat tengah bersemangat 10 akhir Ramadan, mengejar solat tarawih lagi ketika itu, tentera Israel mula masuk. Dia mula menyasarkan. What is it? Or you hear now adalah apa yang sedang berlaku di Gaza. A few days after. متوجه الى الشفاء، رجعنا ثاني على البرج، لسه وانا تحت البرج، تم قصف البرج ثاني،
استهداف البرج، استهداف البرج. وصلنا، ايش اللي صار؟ ايش اللي صار؟ احنا بدنا ننزل كلنا بالسياره، ضربوا جنب البرج، الحين شايفين شباب صافين. ضربوا جنب البرج، احنا شايفين حولك لانه صار احنا طالعين فوق، ايش صار؟ ايش صار يا صباتي؟ Right, saya harap kita dapat just a few gambaran. Apa yang berlaku adalah just right after sasaran dikenakan ke Gaza, rakyat keluar untuk tahu apa berlaku. Sama macam kita lah, apa yang berlaku sometimes kita cuba trigger, tiba-tiba bunyi letupan, tiba-tiba rumah kita berasap, so we need to know what happened. Inilah yang berlaku di Gaza. Walaupun kita kata dah biasa perang, tapi kenapa? This is a basic human needs, kita nak tahu apa yang berlaku. Jadi ini bukan movie. Kerana apa saya cakap movie? Bila kita buat sharing, perkongsian kepada in fact kita punya sukarelawan juga merasakan benda ni macam dah biasa kita tengok. Tapi kalau kita tengok in depth, maksud di sini mereka directly tidak tahu apa yang berlaku, dan apa yang dirakam ini adalah rakaman daripada normal phone mereka saja, daripada rakyat biasa, bukan daripada wartawan pun. Dan bila kita tengok pada tarikh 12 Mei serangan dibuat ke atas Gaza, 13 hari bulan rakyat Gaza sudah mula keluar untuk mencari shelter, untuk mencari perlindungan. Dan apa juga berlaku sehari selepas rakyat Palestin yang berada di Baitul Maqdis mendapat berita, mendapat tahu serangan telah berlaku di Gaza, sedangkan pada asalnya serangan telah pun berlaku, provocation telah berlaku di Masjid Al-Aqsa. Tapi rakyat Palestin yang berada di Masjid Al-Aqsa pula bangun dan bangkit untuk menunjukkan solidarity. And this is just a piece of picture yang kita tengok semua golongan turun ke jalan-jalan raya untuk menunjukkan solidarity, menolak apa yang dilakukan ke atas Gaza. A day after, mereka terus membuat tindakan. Apa faktor Israel ni nak buat pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa? Mereka pilih satu hari iaitu Jerusalem Day yang jatuh pada kalender Yahudi pada 9 dan 10 hari bulan. So they feel like this is the time kita nak buat provocation ke Masjid Al-Aqsa. Walaupun setiap hari mereka melakukan gangguan. Faktor yang kedua, ketidakstabilan politik di Israel. Now we know Benjamin Netanyahu, iaitu dia di parti Likud, tidak mendapat tarikan daripada rakyat negara haram Israel itu sendiri untuk menang bertanding, maka dia jadikan satu provocation kononnya untuk menceroboh Masjid Al-Aqsa untuk menarik perhatian rakyat negara haram dan menjanjikan rumah-rumah percuma kepada settlers ataupun pendatang-pendatang ini. Namun kekalahan berlaku selepas dan sekarang kita dah tahu keputusan parti politik yang berada di negara haram. Faktor yang seterusnya adalah ambil alih kawasan Sheikh Jarrah. Ini yang tadi kita tengok bila mana Februari Mahkamah Negara Haram telah pun memberi kelulusan. There is no such thing of mahkamah keadilan apa yang dilakukan oleh negara haram. Tapi itulah dia mereka hidup dengan situasi definasi mereka sendiri keadilan mereka sendiri. Jadi bila kita tengok ini berlaku, inilah dia dua nama label yang diberikan dalam perang terkini yang berlaku di Gaza ataupun yang berlaku di Palestin. Dan dari sudut side Zionism ataupun tentera haram negara Israel, mereka menamakan 2021 Operation Guidance of the Wall. Why they give that nama? Kerana ketika itu mereka melihat bahawa mereka ingin menjaga batu ataupun dinding ratapan Buraq di Masjid Al-Aqsa. Jadi mereka menamakan Operation Guardian of the Wall. Dan di pihak Hamas, mereka menamakan perang ini adalah Ma'arikah Saiful Quds, perang pedang Al-Quds, kerana nak menjaga Baitul Maqdis ataupun kompleks Al-Quds di situ. Jadi kita dah tahu sedikit sebanyak current situation. Bila kita dah tahu current situation, so now kita tertanya-tanya second what? Soalan kedua, apa yang sebenarnya berlaku di Palestin? Dah lama benda ni berlaku. This is a very fast one. Fakta umum kita tengok Palestin dah dijajah since 1917. Ini secara sejarah fakta menunjukkan British telah pun memberikan tanah Palestin kepada ketika itu kita panggil
occupied Israel, orang-orang penjajah-penjajah dari Israel yang cuba mencari negara untuk mereka sendiri. Dan mulalah peta Palestin ini dibahagi-bahagikan. Kalau kita tengok gambar peta Palestin, dia telah digaris-gariskan saja macam ruler, pakai pembaris, digariskan saja atas peta. Kau ambil bahagian ni, kau ambil bahagian ni, macam tu sampai begitu sekali pembahagian dia. Jadi sejak itu Palestin telah pun terbahagi kepada 3 wilayah. We know 15 Mei 1948 Palestin telah terbahagi dan telah pun diberikan kepada negara haram Israel. Itu dipanggil An-Nakbah, hari kecelakaan bagi seluruh dunia untuk mengetahui bahawa negara haram Israel telah diiktiraf pada tarikh tersebut. Dan kita boleh tahu bahawa kalau tengok pada peta yang saya kongsikan ini, daripada 1946, a year before penjaharan ataupun pemakluman negara haram itu, Palestin adalah berkedudukan itu yang kita tengok hijau, keseluruhan itu dalam peta dunia adalah Palestin. Dan ketika itu, ketika berlakunya UN Partition 1947, a year berdekatan dengan 1948, telah pun mula dibahagikan. Dan kemudian kita tengok pada 1967, a few years setelah berlakunya 1948 Mei, An-Nakbah, mula dibahagikan partition, jadilah 3 wilayah yang kita jelas kat situ, ada Gaza, ada West Bank, dan yang kuning di tengah itu yang dilabelkan sebagai negara haram Israel ialah pada kita memahami dia adalah Palestin wilayah Palestin 1948. So kita tengok di sebelah kanan sekali, this is the latest one. Itulah tinggal cebisan-cebisan bagi rakyat Palestin yang berada di Gaza dan juga yang berada di West Bank. Yang hijau-hijau kecil sebelah kanan atas tu, itu adalah area West Bank. Right. Bila kita dah tengok peta, kita baru faham. Cuba bayangkan macam semenanjung Malaysia je kan, peta ni lebih kurang gambaran dia. So setiap wilayah yang telah dibahagikan kepada settler ataupun pendatang-pendatang dari luar, dia bukan penduduk Yahudi asal pun di Palestin. We know that Palestin sebelum penjajahan ini berlaku, Palestin telah diduduki oleh rakyat yang beragama Islam, Kristian dan juga Yahudi. Ketiga-tiga agama ini duduk dalam keadaan aman di bawah pemerintahan Islam. Ketika itu kita tahu apa yang berlaku dalam sejarah khilafah yang terakhir, pembahagian dan sebagainya. Namun bila berlaku penjajahan, yang datang adalah dari luar. Kebanyakan datang daripada Eropah yang klaim sebagai bangsa Yahudi, sedangkan alasan yang digunakan oleh idealisme Zionism adalah penggunaan agama. Sedangkan kita tahu agama Yahudi juga tidak menyokong idealisme Zionism ni. Dan apa yang telah dilakukan terhadap Masjid Al-Aqsa adalah pengyahudian Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Kita tengok dinding-dinding yang dibina. This is what we call as dinding, pembahagian dinding the Greater Jerusalem, untuk membina the Greater Jerusalem. Tembok ini lebih kurang 8 meter tinggi dia. Dibuat daripada konkrit. Kita cuba membayangkan bahawa dah lama dia dibina di Masjid Al-Aqsa ataupun di kawasan pembahagian the Green Line, close to the Green Line. Tetapi kenapa rakyat Palestin tak cuba menjatuhkannya dan sebagainya? Ini telah pun berlaku. Dan setiap dinding ini ada diletak kawat-kawat besi dan granit-granit bom untuk menjauhkan rakyat Palestin dari cuba melalui dinding ataupun tembok ini. So this is one of the way pengyahudian. Kemudian dia dah start membahagikan masjid-masjid yang ada di dalam kompleks Al-Quds. Saya cepatkan supaya kita tengok sahaja apa sebenarnya pengyahudian ini. Cubaan Zionis Israel membahagikan Masjid Al-Aqsa menyebabkan murabitun dan murabitat. Siapa murabitun dan murabitat ni? Murabitun bagi lelaki, murabitat bagi wanita, kumpulan yang menegakkan atau menjadi pengasas menjaga Masjid Al-Aqsa. Dan kalau kita tengok ini keadaan di Gaza, Gaza kita tahu penjara terbesar dunia. Apa maksud penjara terbesar dunia? Di mana udaranya disekat, lautnya disekat, daratnya disekat. Gaza, bolehlah bayangkan negeri yang kecil. Kalau Perlis kita kata kecil, sebenarnya Gaza lebih kecil, namun kepadatan Perlis dengan kepadatan rakyat Palestin di Gaza sangat jauh berbeza. Kalau kita tengok, katalah Perlis 700 square meter, sedangkan Gaza hanyalah 200 square meter, for example. Rakyat di Perlis lebih kurang 200,000, tapi di Gaza 2 juta. So how packed they are dekat Gaza ni. Kebanyakan mereka datang daripada wilayah 1948 ketika pembahagian, mereka berpindah ke Gaza kerana masih ingin kekal di bumi Palestin. Dan juga kita kira berapa banyak, lebih daripada 5 juta rakyat Palestin yang berada di luar
luar Palestin, yang berada di Mesir, di Syria, di Jordan. So mereka ini juga adalah merupakan rakyat Palestin yang berada di luar Palestin, but they try to be close with their own land. Jadi Gaza ni ditutup udaranya. Penerbangan tidak dibenarkan dekat udara. Saya ingat ketika saya diberi rezeki untuk ziarah untuk masuk ke Gaza pada 2011, saya boleh nampak di udara Gaza ini civilians dan juga drone. So civilians ni ada kamera-kamera daripada negara haram Zionis, dan drone dihantar untuk melepaskan senjata ataupun tembakan sekiranya ada rakyat Palestin yang cuba mendekati border of the Gaza. So this is what happened. Di udara dikawal, di laut kalau kita tengok, orang mungkin ada di kalangan kita ahli Isra yang mendengar ni datang daripada keluarga nelayan. You know how good bagaimana nak menangkap ikan kalau kita tidak berada di laut dalam ataupun tengok jarak daripada daratan dan laut. Sehingga kini lebih kurang daripada 3 batu nautika sahaja dibenarkan untuk nelayan di Gaza mendapatkan tangkapan. So this is one of the way negara haram untuk mengawal. Dan kalau saya berdiri di Bandar Khan Yunis, di dalam peta ni betul-betul border dekat tepi laut tu, saya berdiri di situ, kita boleh nampak kalau kita menggunakan sedikit teleskop kan, kita tengok kapal-kapal negara haram berkawal di laut itu. So ini juga merupakan satu cara mereka untuk menyekat rakyat Gaza daripada meneruskan kehidupan dia. Dan akhir sekali adalah sekatan di daratan. Ini kita tengok di antara Rafah border Mesir dan Rafah border Palestin, begitu juga dengan wilayah 1948 ataupun lebih dikenali sebagai negara haram Israel ketika ini. So this is what happened at 2021. Bangunan media yang telah dipecahkan ataupun dibom. Rakaman ini diambil oleh tim media sendiri, dan kita boleh tengok kesan dia menyebabkan kita rasa apakah sebenarnya yang terjadi kepada rakyat ketika itu. Right. Ini kesan 2014, perang yang ketiga yang kita tengok yang berlaku di Gaza, di mana kita tahu perang di Gaza ni adanya Marikat Furqan. Yang pertama Operation Kaslit berlaku pada Disember 2008, Januari 2009. Berlaku 22 hari perang di Gaza, menyebabkan korban hampir 1,500 orang. Kemudian berlakunya Marikat Hijaratul Sijil, perang ini juga dipanggil Operation Pillars of Defense di Gaza pada tahun 2012. Berlaku juga kemudiannya pada tahun 2014, perang yang dipanggil Operation Protective Age. Yang ini dipanggil Ma'rakat Asfims Ma'akul, di mana berlaku paling lama 50 hari, menyebabkan hampir 2,000 orang terkorban. Dan 2014 kita tengok kat sini, kesan dia dengan 2021 sepertinya tidak ada apa-apa perbezaan. Jadi kerana kesan perang mengambil masa yang lama untuk dibaiki di Gaza kerana mereka kekurangan sumber untuk memperbaiki bangunan yang runtuh, untuk membangun semula mengambil masa yang sangat lama kerana mereka ada penjara. Tu kita nak highlight kan. Macam mana nak bawa masuk bahan-bahan untuk membina bangunan sekiranya border disekat, udara disekat, dan juga di laut. Ini yang berlaku di Gaza. Kita tunjuk gambaran stadium ni supaya kita orang perempuan mungkin yang tak pernah pergi stadium, termasuk saya, tapi bila kita tengok gambar ni, then we can imagine how difficult they are, rakyat Palestin ni. Bayangkan dalam satu stadium yang memuatkan 40,000 orang, begitulah rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal jika dikumpulkan. How packed they are. Kita nak cuba bayangkan kerana kita nak rasai sedikit sebanyak macam mana mereka survive. This kind of question. Dan kalau kita dah tengok apa yang berlaku di Palestin, sekarang kita nak tanya kenapa Palestin dipilih. Yang ini yang akan terjawab kenapa orang Malaysia ni sangat tersentuh hati dia dengan isu Palestin. Not only Palestin, kita tersentuh dengan Syria issue, kita tersentuh dengan Rohingya,
kita tersentuh dengan apa yang berlaku di Iraq, Afghanistan. Kita tersentuh dengan semua isu-isu kemanusiaan. Why? Sebab kita dah tahu apa yang berlaku di situ. So kalau kita tengok peta peta Palestin di dunia, we know why they choose Palestine. Salah satu because of physical, iaitu geographical matter, betapa strategiknya kedudukan Palestin dengan di antara laut mati di Jordan dan juga Mediterranean Sea, laut besar di situ. Dan kenapa Palestin lagi, kita boleh tengok kedudukan bumi barakah yang Allah sebut dalam Quran. Kita tahu dalam surah Al-Isra, Allah sebut tentang bumi barakah dan sekelilingnya, iaitu di Palestin. Dan juga bagi orang Islam, kita yakin bahawa bumi Palestin ini bumi yang barakah, sehingga menyebabkan apa sahaja yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita yang ada di Malaysia adalah yang terbaiknya berada di bumi Palestin, di bumi barakah. So ini yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, apa yang dikatakan bumi barakah di bumi Palestin. Di antara kita yakini kiblat pertama berada di Masjidil Aqsa. Bumi kenabian, kita tahu sejarah Isra' dan Mi'raj. Nabi parking dia punya burak yang akan digunakan untuk terbang yang membawa Nabi ke situ untuk naik sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kita yakini benda tu menyebabkan kita terdekat hati kita dengan Palestin. Itu dari segi sudut umat Islam. Kita jangan lupa, seperti mana saya maklumkan, Palestin before occupation, penjajahan negara Arab, rakyat yang duduk di situ juga ada yang beragama Kristian dan juga Yahudi. Bagi penganut Kristian satu dunia juga, mereka melihat Baitul Maqdis merupakan tanah suci, dan juga adanya Church of Nativity, holy church pada mereka, dan mendakwa yang tempat Jesus dilahirkan, disalibkan dan dibangkitkan. Kita juga percaya Nabi Isa adalah Nabi kita, dan kita tahu bahawa itulah bumi kenabian, seperti mana yang kita nyatakan sebagai orang Islam, betapa dekatnya kita dengan bumi Baitul Maqdis ni. Bagi orang Yahudi pula, mereka mengatakan bahawa batu asas Haikal Sulaiman berada di bawah Masjid Aqsa. That is just a piece of reason yang digunakan oleh Zionisme, ideologis tu. Walaupun itu bukan aim utama Zionis, tetapi dia menggunakan alasan kepercayaan orang Yahudi satu dunia yang berada di luar daripada Palestin untuk meyakini bahawa kita perlu jajah Palestin because of this. Satu lagi kota suci yang dijanjikan oleh Tuhan, Yahweh, untuk penganut-penganut Yahudi, dan juga tempat Mesia akan diturunkan. So orang yang beragama Judaism, mereka meyakini benda ni sama seperti orang Islam dan Kristian tadi. We know how close we are with this Palestine, bumi barakah ini, kerana ada dalam kitab suci kita, Al-Quran. Begitu juga dengan Kristian, ada dalam Old Testament dinyatakan berkaitan dengan kewujudan tempat Nabi Isa akan dilahirkan, akan diturunkan kembali. Begitu juga dengan kitab Torah yang diyakini oleh penganut Judaism, Yahudi. Jadi Zionisme sebagai satu idealism membawa tentera-tentera Zionis yang kita lihat sekarang untuk menarik perhatian rakyat-rakyat Yahudi di luar daripada Palestin untuk datang sebagai settler. This is what we consider as pendatang-pendatang. So that dia menjadikan agama sebagai alasan untuk menduduki Palestin. So kita dah tengok tiga agama ini kuat untuk melihat Palestin sebagai bumi yang dekat dengan jiwa kita. Dan inilah yang menjadikan alasan tentera negara haram Israel untuk menduduki Palestin. Padahal kalau kita tengok sejarah, mereka dah menamakan banyak negara untuk mereka duduk. Sebab dia tak ada negara dia sendiri. Jadi kefahaman ini menyebabkan tarikan memberi support yang paling besar adalah dengan menggunakan alasan agama. Apa yang berlaku pencerobohan pada 2021 yang kita dah tengok awal tadi, menyebabkan kita faham kelainan yang berlaku pada pencerobohan ini berbanding dengan perkara harian yang dilakukan oleh tentera haram dan Zionis adalah seluruh warga Palestin bersatu. Seluruh warga Palestin tak saja yang berada dalam Palestin tetapi juga luar Palestin, yang berada di Jordan, di Beirut, di Lebanon, yang berada di Syria, di Mesir dan juga di Eropah, di Asia. Rakyat Palestin bersatu. Anak muda juga bersatu. Kita faham anak muda ni generasi, termasuklah generasi kita, kadang-kadang kita menjauhi daripada unsur-unsur yang memendingkan kepala, terutama sejarah, peperangan, kita cuba jauh daripada benda ni. Itu juga berlaku kepada anak-anak muda Palestin, dan anak-anak muda selain daripada Palestin. So this is what we look at rakyat Malaysia sekarang, rakyat anak-anak muda bersatu. Muslim dan Kristian juga bersatu, dan juga kalau kita tengok
apa yang berlaku di Sheikh Jarrah menyebabkan seluruh rakyat Palestin yang own the land ingin tahu bagaimana nak membantu. Jadi sampai sekarang selama 70 tahun siapa yang pertahankan Palestin? Kita cuba tengok respon ibu-ibu di Gaza dulu والله العظيم فخورة جدا الحمد لله لأن هذا شيء احنا ربنا أكرمنا فيه، احنا أهل الرباط وربنا هذا قدرنا وربنا كتب علينا هذا الكلام، احنا لازم كل أم تربي أولادها من الصغر تربية إسلامية، احنا أرض الرباط أرض مغتصبة، الأقصى والحي بده يتحرر، الدول اللي بتتهدم هذا والشباب اللي بتروح بتتعوض الشباب، الحمد لله بتعوضوا بدنا خسرناهمش جنات النعيم الحمد لله. أنا الحمد لله هي يعني أيام وداعة محمود قطعة من أيام ما ذات رجالنا قبلي كمان قطعة راحت كمان من قبل ابن خالد والآن 3 قطع راحوا منه ما صارش في شيء الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله في الجنة إن شاء الله. لما تتهدم الدور يا خالتي الدور تتعوض تنبنى، أقصانا ما بيتعوضش. بصر صلى الله عليه وسلم مصر الرسول أنا آدم عليه السلام ما بتعوضش أقصانا. فدا الأقصى سبيل الله الحمد لله رب العالمين. كلنا ميتين يا خالتي كل من عليها فان. طب ما احنا ليش بنموت في الشهاده؟ ليه ما تكون شهاده بسبيل الله؟ ليه ما تكون جنات عرضها السماوات؟ احنا نطول الله عليك المنام ما إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا مصطفى لمحزنون، لكن الحمد لله طلبها ونالها وبستاهل الحمد لله. بس مشكلتي إنه سبقني ونالها. حبيبتي يا عمتي حبيبتي يا عمتي حبيبتي. ربي أولاده الأربعة بإذن الله على طريق الجهاد والاستشهاد كلنا فداء الأقصى وفداء لله عز وجل. رضينا عنك يا رب فارض عنا، اللهم خذ من دمائنا وأموالنا حتى ترضى. Baik, how strong they are, women in Palestine. Ni wanita-wanita ni anak dia di Gaza syahid. Saya juga berpeluang berjumpa dengan salah seorang ibu syahid, ibu kepada pejuang-pejuang ini. They are just like our mothers. Kalau saya boleh bayangkan, janganlah bayangkan mereka ni hebat sehingga kita kata jauh kot aku dengan mereka ni. No, actually they are like us. Mereka sama je macam mak ayah kita. They try to defend kita. Kalau kita buat sesuatu yang baik, mereka sangat bangga, betul tak? Kalau kita buat satu kesilapan, mereka akan betul-betul nak memahami kesilapan kita tu sebab dia nak defend kita. Bagi ibu-ibu di Gaza, mereka ni strong dari segi sudut jiwa mereka apabila mereka berhadapan dengan kamera, berhadapan dengan rakyat biasa, berhadapan dengan orang luar. Tak sama seperti mana kalau kita tengok kadang-kadang bila kita tengok just right after kita kehilangan seseorang atau kita kehilangan harta benda, kadang-kadang kita menonjolkan sikap kita yang sebenar kan. Dan inilah sikap sebenar mereka. Setiap hari mereka memang mendambakan anak-anak mereka adalah pejuang. Kerana mereka memahami satu asas yang sama, iaitu kepentingan Al-Quds, kepentingan Masjidil Aqsa, kepentingan bumi Palestin yang barakah. Seperti mana dua ibu ni, dia mengatakan seorang ni anak dia dua-dua dah syahid, so aku dah tak ada anak dah. Dia kata macam tu kan. Tapi dia reda. Yang seorang lagi tadi, anak dia ada 5, seorang dah syahid. Dia kata aku akan train lagi 4. So macam mana lah boleh seorang ibu boleh plan sampai macam tu? Kita tak pernah tanya mak kita kan, mak apa plan untuk saya, bagaimana dengan abang, dengan adik? Mungkin yang tanya bagus. So macam itulah juga mak yang berada di Gaza. Mereka plan untuk kebaikan anak mereka yang terkait dengan bumi barakah. Dan kalau kita tengok Baitul Maqdis ini, kefahaman ibu-ibu ini tadi yang kita panggil murabitun dan murabitat di Palestin, di berdekatan dengan Masjidil Aqsa, manakala yang berada di Gaza, mereka ini adalah ibu-ibu para syuhada yang melahirkan anak yang berjuang. Walaupun mereka berhadapan dengan kekurangan, mereka tetap membesarkan anak-anak untuk menjadi seorang pejuang, meneruskan kehidupan mereka untuk kekal di bumi Palestin. Seperti mana Nabi SAW bersabda, akan sentiasa ada sekelompok dari umatku yang akan memperjuangkan kebenaran dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka tidak akan mampu mengapakan mereka dan mereka akan kekal di dalam ribat sehinggalah datang pertolongan Allah. Jadi sahabat tanya, di mana itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Musnad Imam Ahmad. Kalau kita tengok kat sini, Nabi dah pun bagi tahu pada kita betapa hebatnya bumi ribat, iaitu bumi Baitul Maqdis. This is one of the way
rakyat Palestin ketika itu untuk menegakkan keutamaan menjaga Baitul Maqdis apabila dia menemui salah seorang ini menemui terowong di bawah Masjidil Aqsa yang digunakan oleh tentera-tentera haram untuk menjadi alasan untuk mengorek dan menghancurkan Masjidil Aqsa. Dan seterusnya kita tengok Baitul Maqdis ini dijaga oleh murabitun dan murabitat. Mereka ini adalah orang yang berjaga dan berkawal di Masjidil Aqsa. Murabitun dan murabitat ni di kalangan wanita-wanita dan lelaki-lelaki yang datang daripada wilayah 1948. I believe that all team members dalam Al-Isra' sekarang dah tahu betapa pentingnya kedudukan Palestin tadi dalam peta. Palestin telah pun terbagi pada 3 kan, kita faham. Gaza berada di sebelah kiri bawah. Tengah-tengah itu yang dikenali sebagai negara haram Israel itu adalah Palestin 1948 dan kemudian ni kanan atas adalah kawasan West Bank ataupun tebing barat yang kita tahu tebing barat. Jadi datang daripada Palestin 1948, mereka ni ada pasport negara haram mereka diberikan pasport negara haram sebagai ahli warga negara haram Israel. Jadi rakyat Palestin 1948 mereka diberi keistimewaan macam negara haram Israel yang lain, iaitu mereka diberi kebenaran untuk melalui wilayah-wilayah ini. Jadi rakyat Palestin yang ada pasport Israel ni, mereka inilah murabitun dan murabitat yang akan bergerak seawal pagi untuk melalui sekatan-sekatan yang dilalui oleh rakyat-rakyat Palestin yang lain untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Jadi murabitun dan murabitat ni seawal 3 pagi, 2 pagi, kita sumbangan rakyat Malaysia kalau melalui MyCare for example, ini adalah salah satu projek, iaitu kita memberi sumbangan kepada murabitun dan murabitat untuk menyewa bas-bas ini membawa murabitun dan murabitat ini yang terdiri daripada wanita-wanita yang berusia lebih daripada kita tengok usia-usia mereka ini lebih daripada 50 tahun, kerana bawah 50, bawah 40, bawah 30 ni tak boleh melalui kawasan sekatan ini kerana mereka khawatir mereka ini menjadi teroris, istilah mereka lah negara haram. Jadi anak-anak kecil bawah umur 12 tahun je boleh pergi merentasi wilayah ataupun memasuki Baitul Maqdis daripada wilayah 1948. Bagaimana kesukaran yang dibuat oleh negara haram untuk memastikan mereka berpatah balik itu tidak berjaya kerana murabitun dan murabitat merasakan bumi itu adalah bumi beribat tadi. Jadi keutamaan murabitun dan murabitat adalah berjuang menegakkan tanah air mereka dengan memastikan ramainya rakyat Palestin kekal berada di Masjidil Aqsa. Kerana itu pengyahudian Al-Quds berlaku sentiasa. Kalau kita tengok kenapalah orang tua ni jadi murabitun itulah tadi kita kata sebab sekatan yang diberikan oleh negara haram untuk bagi rakyat Palestin yang berada di 1948 untuk tidak memasuki Masjidil Aqsa dengan sekatan-sekatan usia. Jadi kalau kita tengok murabitun ini sangatlah berusia lanjut tetapi semangat mereka tetap kekal. Begitu juga dengan wanita-wanita mereka murabitat yang ini kita tengok dibantah, disekat. Kalau kita tengok lagi anak-anak bagaimana semangat murabitat ini memperjuangkan menjadikan badan-badan mereka sebagai benteng. This is why we call them as a murabitat, sebab dia menjadi benteng kepada kita satu dunia untuk berada, menjadikan badan mereka lah tempat yang pertama jika diserang, ditembak dan sebagainya. Apa yang mereka buat pagi-pagi masuk pergi kompleks Al-Quds, apa dia orang buat? Setiap hari pula tu. Jadi mereka menghidupkan majlis-majlis ilmu di kompleks Al-Quds, di dataran berdekatan dengan antara Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Dome of Rock of Dome kan, yang kita selalu tengok kubah merah, kubah emas tu. Tempat-tempat itu adanya dataran, mereka hidupkan majlis ilmu bagi wanita-wanita, kanak-kanak juga. Ada program-program mereka sebab kanak-kanak ni bawah umur 12 tahun je boleh mereka bawa. Jadi yang remaja, yang belia tak dibenarkan masuk. Jadi mereka ni semua berada di mana? Mereka kekal berada di wilayah 1948, mereka kekal kebanyakannya berada di Gaza dan juga mereka berada di tebing barat. Jadi kita dengar apa kata Syahid Ahmad Yassin ni. Just a simple analysis lah yang saya suka bawa kepada pelajar saya supaya bila kita tengok kata-kata orang yang berjuang ini, apa sebenarnya take home message yang kita nak. اليهود يتعاملون مع الشعوب بحرب نفسية، لكن الواعي الإنسان
Right. Very simple message. Syekh Ahmad Yassin nyatakan bahawa orang tentera haram Zionis ini dia melakukan perang psikologi. Satu dunia tengok perang fizikal, tembakan, bom, hancur, musnah semua. Tetapi yang berada di tebing barat, a very sensitive issue, mereka tak buat benda tu. Not until yang 2021 hari baru ni yang kita tengok perang tu, mereka mula membuat provokasi tu. Tapi tidak sehingga tahap dibomnya kawasan itu kan, di Masjid Al-Aqsa. Tetapi mereka buat perang psikologi. This is what happened to us juga, kepada kita, perang psikologi. Syekh Ahmad Yassin kata, orang Yahudi memerangi menggunakan psikologi, tapi bagi orang yang faham, yang tahu, dia akan selamat. Ini kepada semua. Bukan hanya kepada orang-orang Palestin. Dan kalau kita tengok bagaimana Murabitun dan Murabitat diherdik, gambar macam ni saya suka tengok wajah pendatang-pendatang negara haram ni. Siapa yang lebih psikologinya terganggu berbanding gambar Murabitat di situ. Kalau kita analisa lah sedangkan ketakutan untuk mati bukan berada di pihak orang Palestin, ketakutan untuk mati adalah berada di pihak negara haram Israel, kerana mereka melihat dunia sebagai tempat yang selama-lamanya, dan sedangkan orang Islam yang beriman kepada agamanya, termasuk orang Kristian, mereka beriman kepada adanya dunia selepas kematian kan, adanya kehidupan selepas kematian. So this is what happen bila kita faham setiap gambar ini menunjukkan kekuatan dalaman itu lebih besar daripada kekuatan fizikal itu sendiri, kekasaran demi kekasaran. Betul, anak kecil tak terkecuali. Ini sama seperti mana yang kita lihat berlaku di Gaza. Baik, satu lagi video yang mungkin saya tunjukkan, sedikitlah, nanti saya berhentikan walaupun dia sedikit panjang. Hanyalah nak tengok macam mana Murabitun dan Murabitat berhadapan dengan tentera haram ni. Tadi kita tengok gambar je, kadang-kadang gambar ni tak boleh memberi kesan lah, kecuali kita tengok kepada video ni. Nanti saya cuba mainkan. أيوة بقدر أبتسم للقهر لما يكش وأقف في وش الدنيا بالفكرة وبزق الضحكة بعيون بكرة وضعفي قادر يهزم الجبروت وإيديا حالفين يرفعوا راية حياة قصاد الموت. أنا مش صدى صوت ولا شيء مرفوض ولا رسمة في وسط حدود بعيشة. أنا روح حرة وصبرة وعايشة، مش سايبة مكاني لحد ما أموت. أنا مش صدى صوت ولا شيء مرفوض ولا رسمة في وسط حدود بعيشة. أنا روح حرة وصبرة وعايشة، مش سايبة مكاني لحد ما أموت. Baik, saya hentikan dulu sebelum air mata semua orang mengalir, termasuk diri saya sendiri. Kadang dia menjadi impact besar, terutama bila kita merasakan kalau kita berada di situ, bagaimana kita nak berhadapan dengan tentera yang sentiasa melahirkan ataupun membuat provokasi. Kalau kita tengok video tu, provokasi dilakukan setiap hari. Provokasi means that mereka akan tetap buat alasan untuk menangkap wanita-wanita dan kanak-kanak di situ. Nak jadi alasannya mereka akan create sesuatu, pukul, mengherdik, psychologically. So bila benda itu berlaku, dia akan menyebabkan kita as a human being yang mungkin ketika itu emosinya tidak stabil boleh memberi impact alasan untuk mereka menangkap. Kita boleh tengok di dada-dada akhbar berita betapa ramai fakta terkini kanak-kanak ditangkap di Masjid Al-Aqsa. Hanya kerana untuk men-create atau mencetuskan ketakutan di kalangan rakyat Palestin. Kerana mereka rasa kalau kita tangkap rakyat Palestin yang ramai masuk dalam penjara, rakyat Palestin yang lain akan takut untuk membantah.
Sedangkan itu strategi lama yang digunakan oleh Israel, tetapi sehingga kini dia tidak berjaya mencari strategi yang terbaik kerana sebagai penjajah, strategi yang you guna itu adalah tidak tepat. Agaknya apa strategi yang tepat sebagai penjajah untuk conquer the land? Saya tak jumpa mana-mana perang kalau kita tengok penjajahan berjaya menjajah sesebuah negara menggunakan kekerasan. Dan kalau kita kata tak menggunakan kekerasan pun, penjajah-penjajah ini hanya akan tinggalkan saki-baki dia punya culture, dia punya adat, tapi dia tidak akan berjaya menakluk negara tersebut. Kerana keutamaan yang kita tengah tunjuk sekarang adalah Baitul Maqdis, Baitul Barakah yang sangat kuat dari segi sudut akidah. Jadi selagi adanya agama Islam di bumi ini, maka Baitul Maqdis itu tetap akan berada sebagai bumi ribat, sebagai bumi yang akan diperjuangkan. Begitu juga dengan selagi adanya kepercayaan umat Islam tentang hak-hak kemanusiaan, tentang ciri-ciri yang kita perlu ada sebagai seorang manusia. Jadi kita ni, apa yang kita boleh buat? Peranan kita sebagai orang rakyat Malaysia, apa peranan kita? Katalah kita ni isu Palestin pun kita jarang dengar. Adakah kita masih boleh mainkan peranan kita? Tak perlu kata isu Palestin, isu rakyat Malaysia juga adalah satu isu kemanusiaan yang kita boleh ambil kisah. Saya yakin sahabat-sahabat yang sedang mendengar ini, anda lebih dekat dengan rakyat Malaysia berbanding dengan saya sendiri. Kerana you all lagi tahu apa yang diperlukan oleh rakyat Malaysia. Katalah produk yang you all promote itu untuk memberi kefahaman, cabaran dia sangat besar because kita berhadapan dengan kefahaman culture, adat, betul tak? Saya sendiri dulu semasa sahabat saya Al-Baiyah untuk menerangkan produk dia, saya melihat itu tiada keperluan kerana kita rasa mati ni bila-bila masa je, kan? Yakinnya kita sebagai orang Islam. Tetapi bila kita mendalami agama Islam, adanya konsep tawakal selepas usaha, bukan tawakal sebelum usaha, betul tak? Sama juga dengan orang Palestin. We can see that how tawakal mereka sangat tinggi kerana mereka ada usaha dulu dan mereka tawakal. So sama juga dengan kefahaman kita sebagai orang yang memperjuangkan ilmu yang kita ada untuk memperkenalkan produk kita, iaitu produk saya adalah ilmu kefahaman tentang isu Palestin. Saya nak sahabat-sahabat saya yang mendengar pagi ini memahami bahawa isu Palestin ini bukan isu yang bermusim, bukan isu yang kita kata hanya orang yang bergerak sebagai sukarelawan saja yang menegakkannya. No, it's a part of us because dia adalah isu akidah, isu kerohanian. Dan kita nak memperjuangkan isu-isu seperti ini, kita kena faham dulu apa yang saya nak, saya kena faham dulu apa yang saya nak promote. So apa peranan saya, apa peranan kita dan apa peranan seluruh rakyat Malaysia. So this is a bit point yang saya suka highlightkan lah. Yang pertama, education. Sebagai pendidik, educator, kita sangat menekankan pendidikan. SPM result baru keluar kan. So how well our children dalam pendidikan itu sekadar satu measurement, satu ukuran. Bila dapat 8A, 9A maka mereka pandai. Itu ukuran untuk menunjukkan mereka pandai. Tetapi adakah ia ukuran untuk mereka ni terdidik? This is the different terms yang kadang-kadang saya perlu highlightkan. Pendidikan hanya akan berkesan seperti mana mak kita didik kita untuk menjadi orang yang bermanfaat berbanding dengan mak kita didik kita menjadi seorang doktor. Kita boleh pandai dalam bidang kita tetapi kita boleh juga menjadi doktor yang menipu, doktor yang mencuri. Why? Because didikan itu yang membezakannya. So sama juga dengan faktor isu kemanusiaan, we need to educate ourselves. Bagaimana nak educate? Semua sahabat-sahabat saya pagi ni, anda telah pun memulakan step education tadi. Saya mulakan sebenarnya dengan education. Saya menceritakan tentang peta kedudukan Palestin, saya menceritakan tentang situasi yang sedang berlaku di Palestin, saya menceritakan tentang apa sejarah Palestin. So sekarang semua sahabat-sahabat saya dalam ni dah pun dididik sedikit sebanyak berkait dengan Palestin. So once you tahu isu Palestin ini bagaimana, dan barulah kita boleh cuba memaknai hadis Nabi SAW berkata, sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis riwayat Abu Daud. So orang yang setiap hari berkumpul untuk mendapat sesuatu yang baru, walaupun ilmu tu dah pernah diterima, dia adalah seorang yang sedang memudahkan dirinya untuk menuju ke syurga. This is what we plan to do kan dalam kehidupan kita. Aim kita nak masuk syurga. Macam mana education ni nak dilaksanakan? Bukan sekadar mendengar, kita boleh membaca. This is the thing yang adat ataupun culture yang kita kena tanamkan.
Samalah bila you bagi polisi sesuatu produk tu kadang nak baca penat kan. Tapi kalau kita baca, kita akan dapat poin penting dalam bahan yang disediakan. Kerana orang tak saja-saja sediakan bahan bacaan kan. Bukan senang nak membina konten, isi kandungan dalam sesuatu fakta. Selain daripada takut kena saman kerana fakta yang tak betul, tak sahih, tetapi kerana kita nak informasi yang disampaikan itu memberi manfaat yang lebih panjang efek dia. Jadi education ini dalam kemanusiaan sangat-sangat banyak diceritakan. Eropah, United Nations mengeluarkan artikel-artikel terkait dengan fakta kezaliman yang berlaku di Palestin, kezaliman yang berlaku di negara-negara yang dijajah. Ini juga menaikkan lagi kita semangat untuk mendidik diri kita lah untuk memahami sesuatu isu. Yang kedua adalah join the movement. Macam mana nak join the movement? Sahabat-sahabat saya sekarang, you are a part of the team yang sedang join the movement. Why? Dengan mengetahui isu Palestin sekarang, kita bersama-sama akan buat tindakan seterusnya. Nanti kita akan tengok yang ketiga iaitu spread, share and tweet. Itu antara benda yang kita suka nak katakan peranan kita. Kita akan sebarkan informasi. So how to join the movement? Ini adalah pengalaman saya. Saya akan cuba rangkumkan. Maaf Encik Anwar, masih ada masa ke? Saya lupa nak tanya. Until what time Saya dah hampir ke bahagian yang terakhir ni, insyaAllah. Saya teruskan dulu, sekiranya dah habis masa boleh je alert me insyaAllah. So this is my own experience. Boleh lagi ramai ahli-ahli misi yang lain juga ada experience dia sendiri. Kesan kepada ahli misi ataupun kesan kepada orang yang melalui perjalanan ini berbeza-beza. Tapi saya kongsikan dari segi sudut saya sendirilah. 10 years ago, tepat Ramadan 2011 saya masuk ke Gaza, Palestin. Dan tahun ini Ramadan 2021 berlaku perang, tadi kita tengok marakat perang pedang Al-Quds kan. Tepat 10 tahun saya tunjukkan gambar ini bukan untuk menunjukkan saya dah sampai. No. Saya tunjukkan chop. Kalau sahabat-sahabat boleh kata macam chop moho besar lah kan. Setiap kali saya buat sharing, bila saya share chop ini, kali pertama saya share chop ini, yang terkesan adalah rakyat Palestin. Kerana rakyat Palestin sendiri, mereka mendambakan untuk masuk Palestin. So bila tengok chop tu, mereka membayangkan tanah mereka. Mereka nak masuk Palestin tapi tak boleh. Kerana sekatan yang diberikan oleh negara haram dan juga mereka sentiasa berdoa lah, tu yang kita kata rakyat Malaysia ni untung lah dia boleh masuk Palestin, keluar masuk, sedangkan orang Palestin sendiri tak berjaya masuk. Saya ingat lagi kata-kata seorang pakcik saya pergi misi kemanusiaan ke Jordan, kem-kem pelarian Shabra Shatila kalau kita tengok di Jordan. Ketika saya pergi ke situ, seorang pakcik ni dia cerita macam ni. Kita pergi border dia, kita pergilah berdiri di satu bukit yang memang kita boleh nampak tanah Palestin 1948, border Palestin tu. Pakcik ni kata, aku rindu tanah aku sendiri. Dia tengok dari jauh je. Aku sangat cemburu orang yang dah orang luar, orang yang bukan Palestinian dah berjaya menjejakkan kaki ke bumi Palestin. Aku adalah generasi kedua yang keluar daripada Palestin, dipaksa keluar. Bagaimana agaknya kerinduan mereka sambil menyanyi, masa tu kita ingat lagi Pak Cik ni menyanyi lagu Palestin lama kita tak faham dalam bahasa Arab. Mungkin kelemahan saya ketika itu kan, tidak memahami bahasa Arab. Tetapi kefahaman dari segi emosi dia tu yang menyebabkan kita rasa Masya Allah cemburunya orang-orang Palestin kepada rakyat selain Palestin yang masuk. Tapi bukan itu poin yang saya nak cuba sampaikan. Poin yang saya nak sampaikan ialah take back message yang saya perlu bawa selepas daripada misi. Gambar yang anda sedang lihat ini tadi, yang pertama, kami bukan orang kurang upaya, tapi kami orang kental usaha. Because they are always make an effort, usaha sebelum mereka tawakal. Mereka adalah wanita yang kesan daripada perang sebelumnya 2009-2008 perang yang berlaku di Gaza. Mereka kehilangan anggota badan dibom. Tapi mereka bangkit, mereka pergi ke rehabilitation center untuk menjadi pencari punca rezeki kepada keluarga mereka. Ada anak kat bawah tu, kami suka lepak, bahasa remaja-remaja. Kalau saya buat sharing di back to school punya program ke sekolah-sekolah Malaysia, saya akan tunjuk gambar ni. Bila kita kata, oh diorang pun lepak ke? Kan? Budak ni tanya saya kan, oh diorang pun lepak? Yes, diorang pun lepak.
Saya jumpa diorang ni tengah lepak-lepak macam ni. Tapi saya tanya mereka, apa buat kat luar ni? Kenapa lepak dah lah dengan tempat yang tak, mungkin kita entah adanya tempat-tempat, ialah kita orang luar kan, kita fikir macam tu lah. Tapi mereka jawab, oh rumah aku kecil, rumah aku bagi kakak-kakak mak aku duduk. Selesa, orang perempuan kami kena jaga, dia kata macam tu. Subhanallah Nak katanya, cuba bayangkan rumah kita, saya bayangkan rumah yang kita ada sekarang, bilik tidur kita walaupun kecil, ini standard rumah Malaysia lah, paling kecil sekalipun, itulah dia saiz rumah rakyat Palestin, rakyat Gaza yang kepadatan 2 juta tadi, yang sebesar half daripada Perlis punya peta tadi. Can you imagine that size of people duduk dekat situ? Jadi mereka membina rumah hanya untuk tidur. Bukan untuk lepak-lepak. Kita duduk zaman COVID ni, kita tahu kan, rumah besar pun kita dah tak selesa, betul tak? Sebab dah rasa sesak lah duduk dalam rumah ni untuk COVID ni. Tapi orang Palestin, they have to, they don't have any places to go. Selain daripada laut tu lah, tempat pantai yang mereka boleh duduk beramai-ramai satu keluarga. So anak-anak ni dia tak duduk dalam rumah kerana mereka lepak, kerana keselesaan itu diberikan kepada wanita-wanita mereka. Dan kalau kita tengok, ini saya berada di depan rumah salah seorang syahid, mak dia masih hidup. Kental wanita ni, tengok dia letak frame gambar anak dia yang dah syahid di dinding rumah. Ini memang gambar asal, bukan kita tampal kat situ. They put the poster yang menunjukkan anak dia telah pun syahid. Mereka ni bila anak syahid baru tahu oh anak kau Hamas rupanya, macam tu. Brigade Al-Qassam rupanya, macam tu. Sebab ketika mereka menjadi ahli Al-Qassam, mereka tidak akan reveal. Kerana benda ini satu pride ataupun kebanggaan. Tengok sebelah kanan ini, anak-anak kecil mula berniaga selepas setahun perang. Ni ketika saya pergi ni, setahun selepas perang dia berniaga untuk siapa agaknya? Tertanya juga kan, sebab kami masuk, itulah kami je lah ahli misi dan pelancong ketika itu. Bagi mereka, kita pelancong kan, orang luar. Kerana Gaza bukan tempat yang ingin diziarahi oleh orang luar. Kalau betul pun kita nak ziarah, bukan semudah kita nak masuk guna pasport, tak. Mereka adalah negara penjara terbesar. Negara mereka dikawal. Orang luar tak boleh masuk sesuka hati. Orang-orang yang bawa misi kemanusiaan pun kena tahu apa benda dia nak masuk ni untuk apa. Tak semudah itu. Jadi mereka ni bangkit berniaga walaupun sesama mereka. Itu kita punya point. Gambar ke atas, post-war recovery. Kalau kita tengok, itu setahun selepas post-war, selepas tahun perang 2008-2009. Kat kanan tu beberapa hari selepas perang 2020-2021. So kita tengok macam mana mereka ni boleh bangkit terus, tak fikir apa dah, tak fikirlah aduh tak cukup ini kan. Bagi tahu dunia bahawa aku masih mandiri, aku masih I can stand up my own. Mereka akan berniaga. Kalau kita tanya rakyat Palestin, orang Gaza lah terutamanya, dia kata aku tak perlu duit engkau. Dia kata macam tu. So lepas ni kita aku tak duit lah tak Dia kata macam tu kerana dia kata aku tak perlu duit engkau kalau negara aku bukan penjara terbesar di dunia. Aku boleh mandiri, aku boleh I can independent. Aku tak perlu pun duit kalau negara aku tidak disekat. Macam tu. Memang kita tengoklah macam mana culture mereka. Selepas perang mereka boleh continue macam tak ada apa yang berlaku. Tengok yang ni, yang gambar yang atas tu, saya pergi, diorang dah berjaya bina satu mainan untuk anak-anak diorang Sebab apa diorang nak bina? Sebab social, mental health anak-anak ni perlu dijaga bagi mereka. Kerana mereka rasa inilah pewaris kita. Aku tak boleh nak wariskan mereka harta benda. Tetapi aku nak wariskan generasi aku dengan mental health yang sihat. Dengan semangat. Jadi mereka bina sendiri mainan ini yang kalau kita tengok yang sebelah kiri atas tu. Dan kalau kita tengok yang terkini 2021, anak-anak ni macam, yalah anak-anak kan kanak-kanak. Dia keluar untuk bermain kerana nak hilangkan perasaan yang sedang berlaku dalam diri mereka post-war. Ini gambar saya ambil, saya ingat dua wanita ni, subhanallah, tengok normal je tapi mereka ni adalah wanita yang terkesan ketika mereka bayi. Saya pergi kan 2011, mereka adalah kesan daripada War 2005. First war di Gaza yang besar selepas negara haram tentera Zionis keluar daripada Gaza, dikuasai oleh Hamas di Gaza, berlaku satu perang besar yang saya sebut tadi 2005. Mereka ni adalah bayi yang dilahirkan terkesan daripada bom. Mereka pekak dan bisu. Masya Allah pekak dan bisu. Dan bila saya jumpa menjadi seorang remaja yang sangat hebat ni, bila kita berborak dengan mereka,
Kerana bila kita berborak dengan mereka, mereka memang tak boleh keluar pekat dan bisu, tak boleh dengar kecuali bahasa isyarat. Tetapi satu perkara yang mereka minta saya uji, yang mereka minta ni maknanya ahli-ahli di situlah yang mengenali kedua-duanya. Kata, cuba kau suruh dia baca ayat Quran. Macam tu. Kita ni orang yang bukanlah menghafal, mereka ni adalah hafiz Quran. That's why dia orang suruh saya uji. So saya pun bacalah surah yang saya tahu je kan. Kemudian mereka menyambung bacaan. Ketika mereka menyambung bacaan, itulah yang tersentuh jiwa saya, iaitu ayat yang dilafazkan itu keluar daripada mulut mereka. Subhanallah. Itulah kadang-kadang kita kata orang buta mata dengan buta telinga ni sebenarnya dia orang celik hati. Subhanallah, betul itulah dia yang saya lihat sendiri pada remaja-remaja ini. Inilah dia senyuman mereka ni macam biasa. Mereka bergurau. Padahal kalau kita di dunia mereka silence kan, dunia mereka senyap. Agaknya apa yang diguraukan tu kan? Pada saya lah ketika itu. Sebab saya rasa cemburu kepada keduanya kerana apa yang dilafazkan hanya ayat Quran. Tetapi bahasa isyarat kefahaman mereka itu meneruskan komunikasi. Ini gambar post-war yang kita tengok 10 years ago yang saya pergi tu, kilang roti. Saya nak cakap dekat sini, rakyat Malaysia, sumbangan anda sampai ke bumi Palestin melalui gambar yang saya tunjuk ini. Kadang-kadang rakyat Malaysia ni tertanya kan, sampai ke, betul ke? Kalau melalui my case saya cerita ni, saya sendiri melihat benda ini, anak-anak tu tengah peluk roti sebenarnya hasil daripada kilang roti. Rakyat Malaysia punya kilang roti we never claim that kilang roti adalah kilang roti my care, no. Ataupun Asar Sharif, tak. Kita kata itu adalah kilang roti Malaysian people to Palestinian people. So kalau tengok kat situ, rakyat Palestin kat bawah tu senyum, mereka dapat roti untuk mungkin sebulan, 2 bulan punya bekalan mereka peluk kerana itu adalah roti percuma datang daripada kilang. Kita duit kita kumpul, kita bagi kepada rakyat Palestinian yang pandai buat roti, buat satu kilang roti dekat situ, dia buat roti dan dia bagi rakyat dia secara percuma. So this is how we help people in Palestine. Kita tak bagi ikan, kita bagi mata kail. Ini konsep my care. Kita tak nak bagi ikan, esok habis. Dan they don't know how to survive. Tapi bila kita bagi kilang roti, you sendiri mandiri, you akan buat roti tu macam mana terbaik mengikut spek rakyat you, dan you bagi roti percuma kepada rakyat you. Ini saya suka kongsi. Mana-mana sharing saya suka bawa gambar yang atas kiri tu. Wanita ini memberi motivasi dalam hidup saya. Ketika saya pergi ni usia saya 27 tahun. So now you know how old I am. Kan? Ketika saya pergi itu 27 tahun, saya jumpa seorang Ummu Muhammad lah saya bagi nama. Ummu Muhammad ni dia peluk saya, dia tanya saya, are you married? Berapa anak you? Dia cakap macam tu. Sebab bagi orang Palestin umur 27, anak dah paling kurang pun 6 orang Lepas tu saya pun cakap dengan dia, no, I'm not yet married at that time sekarang pun kan, nak cakapnya ketika itu saya kata I'm not yet married, tetapi jadi saya tidak ada anak. Saya cakap macam tu. Dia cakap macam mana? Subhanallah, dia terus angkat tangan, dua tangan dia terus doa. Saya terus amin je lah, walaupun saya tak faham bahasa Arabnya kan. I know she had a good intention. So dia baca doa. Lepas bacaan doa baru ditranslate oleh translator saya. Translator kami lah, ahli misi. Subhanallah, mengalir air mata saya selepas bacaan doa tu, setelah diaminkan. Kadang-kadang bagus juga kita tak faham doa tu, tetapi bila kita faham, subhanallah, impact dia sangat besar. Kesan lagi besar bila mana dia berkata kepada saya. Dia kata, aku dah kahwin 40 tahun dengan husband aku lah, dia kata suami dia. Aku tidak dikurniakan anak. 40 tahun aku kahwin, aku tak ada anak. Tetapi bila berlaku perang besar, aku dikurniakan lebih 20 anak yatim piatu. Wow, Masya Allah, subhanallah, terkesan hati saya ni. Ketika itu saya jadikan bekalan. Sampai sekarang dia jadi bekalan kepada saya. So that there is nothing wrong dengan apa yang Allah bagi kat kita dalam bentuk rezeki, kita yakin ada hikmah dia. So wanita ini adalah wanita yang cekal, dia menjaga lebih 20 anak yatim piatu yang kehilangan mak dan ayah mereka ketika perang. So ini adalah informasi yang saya suka kongsikan kepada wanita-wanita yang dengar, dan juga anak-anak remaja yang dengar. Bahawa ujian kita mungkin kita rasa besar, tetapi sebenarnya ujian mereka yang besar sangat tu menyebabkan mereka sangatlah tawakal, sangatlah tenang. Dan kalau kita tengok gambar yang sebelah kanan di bawah tu, ini adalah perang terkini. A few days after ataupun semasa perang, kita tahu data dikeluarkan, syahid 200 lebih kan, cedera 1000 lebih kan, tapi tengok berapa banyak kelahiran yang berlaku di Palestin.
di Gaza tu sendiri. Inilah dia kehidupan biasa, kembali wanita dan anak-anaknya melalui kehidupan biasa. Allah tu dia gantikan anak-anak kecil dengan para syuhada. Subhanallah, sangat mudah. Mereka tidak ada komplikasi kelahiran pun. Minimum anak dalam keluarga 10 orang. So wanita-wanita yang dekat luar yang mendengar ni, kita mungkin diuji dengan bilangan anak. Ada satu pun dah syukur sepatutnya. Yang tak ada anak pun patutnya syukur ada suami. Yang tak kahwin lagi pun syukur ada keluarga. So banyak benda yang kita patut syukur lah. Jadi saya just kongsi, ini mata kepala saya sendiri melihat how strong they are. And they can survive after 70 years. Lebih 70 tahun mereka mempertahankan tanah mereka. Bukannya 2-3 tahun ni. Tak. 1917 dah Palestin tu dah start dijajah. Okey, kita tengok lagi. Ini adalah ketika mana saya dan ahli misi berada di hadapan Kementerian Kesihatan Palestin di Gaza. Kita sampai je di tanah bumi Palestin, kita terus pergi ke Kementerian Kesihatan kerana kita tahu post-war recovery, kita nak tahu apa projek kritikal yang kita perlu salurkan ke Gaza. So kita tahu daripada rakyat mereka sendiri. So memanglah kita tak bawa duit yang boleh menampung kos keseluruhan yang ditanggung. Sahabat-sahabat saya yang sedang mendengar ni lagi tahu tentang saya macam mana kos kesihatan tu sangat tinggi. Kita negara yang tak perang ni pun tahu kos kesihatan dekat Malaysia ni sangat tinggi, apatah lagi negara yang perang. Dengan hospital pun turut terkesan dengan tidak cukup kelengkapan. Saya ingat pergi hospital, salah satu hospital, kita pergi hospital di Gaza, kan ada mesin pernafasan tu kan. You know that machine hanya diberi kepada betul-betul dah kritikal, perlu oksigen, kejap je masuk. Kemudian mereka lepaskan. Mereka try bagi orang tu sebab alat tu tak cukup. Alat tak cukup, ICU mereka tidak lengkap. Doktor-doktor kat sana sehebat doktor-doktor tak sehebat doktor-doktor kita. Kalau kita kata kita ada frontliner pun kita dah subhanallah. Doktor-doktor dekat Malaysia ni, frontliner dia pun kita tengok macam mana mereka kekal kental melawan COVID-19. Doktor-doktor kat sana juga kental melawan kekurangan mereka sebagai doktor kerana mereka perlu melakukan kadang-kadang jahitan, luka dan sebagainya secara hidup. Dia orang tak ada abuse. Ada abuse tapi sangat limited. You can imagine cedera 1,000 lebih dengan tak cukup peralatan di hospital. You nak perlu yang pertama pastikan darah itu berhenti dulu. Itu konsep medical kan. Stopkan darah dulu. So bius ni belum tentulah boleh diberikan. So saya rasa gerun kita dengar sebab kita cuba membayangkan kadang bagi bius pun kita dah sakit, apatah lagi orang yang tak ada bius dijahit. So Allah SWT menjaga mereka. Dan saya bagi contoh gambar terakhir ni adalah gambar ketika mana misi tu 10 Ramadan terakhir kita dapat bersolat berjemaah solat tarawih bersama pimpinan yang saya lihat contoh hidup lah ketika saya pergi itu, satu pemimpin yang humble, berjiwa rakyat, the real jiwa rakyat yang saya jumpa. Saya tak kata pemimpin kita tidak, no. What I mean is that kita mengetahui Palestin itu bagaimana dan kita tak merasai kehidupan di dalam dunia yang serba limited, serba kekurangan. Tapi kita jumpa seorang pemimpin yang mampu bertahan, macam mana nak make sure that sokongan rakyat dia kekal kepada dia, dan bukan saja sokongan rakyat tetapi sokongan rakyat dunia. Dunia patut melihat dia bagaimana. Itu satu benda yang cabaran yang sangat besar seorang pemimpin. Saya suka bagi analogi. Analogi dia ialah keluarga saya ada ayah saya sebagai ketua keluarga. Jadi saya akan puji ayah saya dengan definisi saya melihat ayah saya membesarkan saya dan keluarga. So saya puji ayah saya kerana ciri-ciri kepimpinan ayah saya. Tetapi bila saya berjumpa dengan keluarga orang lain, sahabat-sahabat dalam ni, saya cerita ayah saya begini, dia hebat. Ayah saya begini. Tak semestinya sahabat-sahabat ni yang mendengar bersetuju dengan saya. Kerana mungkin definisi sahabat-sahabat pula, ayah aku lagi hebat. Ayah aku pimpinan dia begini, ayah aku sanggup begini. Jadi kalau saya dengar pun saya kata macam hebat lagi ayah aku. So we are fighting each other because of kepimpinan kan dekat situ. So now can we imagine seluruh dunia pula boleh melihat satu pemimpin ini memimpin bukan rakyat dia saja tetapi rakyat dunia. So how strong he is. Masa jumpa ni kita ada satu diskusi saja, simple discussion. Dia meraihkan kedatangan rakyat Malaysia. Dia kata rakyat Malaysia ni sangat dekat dengan dia. Sampai dia kata jangan jealous lah. Dia kata kalau dia kata kebangkitan rakyat Malaysia ini sebagai penegak
Palestin itu lebih tinggi berbanding dengan rakyat dia. Subhanallah. Kita terdengar pun kita rasa macam masa tu tak yakin je kan. Tapi tahun ini kita tengok subhanallah, boleh je yakin je kan. Macam mana rakyat Malaysia juga berjaya hashtag Israel Koyak salah satu impact. So itu pun kita dah subhanallah. So saya bagi contoh saja Ismail Haniyeh, Perdana Menteri. So ini adalah misi yang kita tengah buat sekarang secara digital, virtual, global right to Palestine. We cannot go there at the moment. Currently kita tak boleh convoy, land convoy ke Gaza ataupun ke Baitul Maqdis, tetapi kita buat virtual sebab kita nak tahu bahawa satu dunia masih bersama-sama dengan Palestin dengan menyatakan solidariti kita dengan berbagai kaedah. Itu yang kedua, dan yang seterusnya saya rasa sangat cepat, spread, share dan tweet. Ini kaedah kita semua boleh buat. Saya rasa semua pun rakyat Malaysia sangat hebat dengan kaedah ini. How strong our social media, SOCMED kita, sehingga boleh memberi kesan kepada negara haram Israel. Penduduk dia sangat takut dengan orang Malaysia ni, hanya kerana perkataan KOYAK, sampai boleh menjadi ancaman keselamatan kepada negara kan. Dan kedua, yang seterusnya kita tahu kaedah boycott. Kadang-kadang orang tu tanya-tanya kepada saya kan, kenapa nak boycott? Dengan education, dengan pendidikan, you will know macam mana kaedah nak boycott. Sebelum boycott, kena faham dulu isu ni. Dan sebelum boycott, kita kena tahu macam mana nak laksanakan boycott. Kita boleh melalui daripada BDS, satu badan yang mengkaji secara detail company, syarikat, produk yang menyokong Zionisme, idealism, tentera haram Israel. Yang menyokong directly menunjukkan mereka memang salur ketenteraan Zionis. Jadi antara benda yang paling besar BDS buat, kadang-kadang dia meng-highlightkan a few produk sebab dia nak bagi impact besar. Ada juga impact kecil-kecil individual, kita boleh buat juga, itu yang dia bagi list yang panjang, produk-produk yang memberi juga kepada ketenteraan Zionis. Dan yang terakhir adalah peranan kita dalam donate. Kita tak semestinya donate duit sahabat-sahabat. Kita tahu donation ini dia boleh donate your time. Sekarang ni sahabat-sahabat juga, you juga tengah menyumbang masa you. Bukan mudah nak berdiri, duduklah kebanyakan kita ni. Bukan mudah nak make sure that kita stay alert, stay fokus kan dengan sesi sharing ni. Lagi-lagi orang yang share ni kita tak kenal kan. Kadang-kadang kita tengok apalah dia ni cakap kan. So itu semua sumbangan masa anda anak kat sebelah kiri kanan sebab tak ada suara kan. Kita tak tahu kan. Ada ni yang lagi tengah hari dah lapar sok-sok setiap minit kan. Itu semua pengorbanan saudara-saudara subhanallah. So itu juga masa yang kita peruntukkan untuk mendengar berkaitan dengan Palestin. Rakyat Palestin ni dia sangat appreciate lah kita bila kita menyokong mereka dalam berbagai bentuk. Tak semestinya keuangan. Jadi saya selain daripada donation duit, saya suka highlightkan tentang scoreboard ni. Scoreboard ni adalah yang MyCare ini tarikh 5 bulan 6 yang terkini mungkin boleh tengok dekat MyCare punya page. 4.2 juta. Cuba kita bayangkan, saya kata tadi fakta lebih kurang 2 juta rakyat Palestin di Gaza as example belum lagi di Baitul Maqdis dan belum lagi di wilayah 1948 dan belum lagi pelarian-pelarian di sekitar Palestin ataupun di luar Palestin. 4.2 juta RM ringgit Malaysia jika diberi nisbah kepada 2 juta rakyat Gaza hanya dapat RM2 seorang. RM2 seorang dalam mata wang kita. Tapi kalau kita convert mata wang yang digunakan di dalam Gaza ada dua. Satu shekels mata wang Israel tapi tak digunakan dah sekarang. Dia guna US dollar. So kalau kita convert RM2 Malaysia dengan US dollar, kurang daripada $1. Itu kita bagi nisbah anggaran saja. Satu kepala dapatlah berapa sen so tak banyak kita bagi. Sampai rakyat Malaysia ada yang kata, so aku tak boleh lah nak bagi RM1 maknanya. No, actually RM1 itu sangat bermanfaat. Itu yang saya cakap tadi tu. Roti percuma diberi kepada rakyat Palestin itu kerana RM1 anda. RM1 kita kumpul, macam contoh sekarang ada 163 partisipan pendengar, tolak saya mungkin 162 kan. Bayangkan RM1 berbanding RM162, boleh beli apa? RM1 kata boleh beli gula-gula, tapi kalau 160 boleh beli berbalang-balang gula-gula. So kesan dia berbeza. Point saya, tak dapat bagi RM1, kita boleh bagi apa? Kita boleh forwardkan informasi untuk orang yang lebih kaya bagi duit. Macam tu. So kita bagi masa kita bagi tenaga kita nak forward informasi. So saya suka menarik perhatian pada hadis Nabi ketika mana sahabat menyatakan cemburunya dia kepada sahabat yang kaya dengan harta benda lah ni.
Nanti banyaklah pahala dia dapat kan, sebab dia kaya, senang nak bagi duit. Nabi kata apa? Islam ni mudah. Kaya harta bagi harta kan. Kaya ilmu bagi ilmu. Kaya apa lagi? Masa, bagilah masa. Macam tu. Maknanya kita orang kaya atau kita orang miskin itu very subjective. We know how to donate. So itulah dia saya suka sentuh. Ini saya Here as well. Ini kita punya manager kita di Gaza. Dia share bangunan yang terjadi perang 2021. Saya cepatkan saja. Ini adalah misi yang saya nyatakan. Aqsa Sharif ataupun My Care ada lebih 21 misi yang berlaku sejak 2010. So saya punya misi yang A2G2 tu pada tahun 2011 adalah misi yang ketiga selepas yang pertama Mavi Mamara, Freedom Flotilla, dan kemudian Aqsa to Gaza right after war 2010, kemudian Aqsa to Gaza 2 saya pergi 2011. Dan kemudian tu banyak sangat misi yang dijalankan sementara ketika itu border of Rafah dibuka, diberi kebenaran untuk masuk sebagai NGO kemanusiaan untuk membantu pembangunan. So ini pula dekat kem-kem pelarian di luar daripada Palestin. So kita ada kem-kem pelarian di Lebanon, Beirut, di Lebanon, di Jordan, di Syria, sempadan di Mesir pun ada kem-kem pelarian. So saya rasa itu sahaja yang saya boleh kongsikan di sini. Saya mungkin saya serahkan semula kepada Encik Anwar, insyaAllah. Okay, terima kasih atas kongsian doktor. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairan katsira. Saya ucapkan kepada doktor atas masa doktor, atas pencerahan. So saya simpulkan, saya tidak ingin mengambil masa yang panjang. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Kita dapat siapa yang saya dapat simpulkan lah hari ni kan. Dah sejam lebih lah doktor memberi pencerahan. Apa yang saya dapat simpulkan, kebetulan jugalah saya pun study di Jordan, berasal duduk 4 tahun setengah di Jordan. Keadaan-keadaan di Palestin pun saya pun pernah guide, panggil inilah embassy daripada Bahrain yang ingin pergi ke Palestin. Alhamdulillah saya pernah urus dan saya nampaklah apa suasana yang di border Palestin sendiri, sedangkan saya pun sendiri ada hak sebagai student Malaysia untuk hantar dia orang. Saya sampai dekat border Jordan je, lepas di border Jordan saya tak boleh pergi dah. Dia orang yang uruskan sendiri. So memang begitulah layanan yang dia berikan pada masyarakat kita. Kalau Singapura punya student pergi lepas border, okey, tak ada masalah. Tapi kalau Malaysia ada sekat kat situ. So Singapura dia punya hubungan diplomatik sangat baik dengan Israel. So dia tak ada masalah. So apa yang saya simpulkan lagi, poin yang kedua adalah daripada video yang ibu tadi kan, apa yang dia cakap, lish matakum bisyahadah. Kenapa kau tak nak jadi orang yang mati syahid? Kenapa kau tak nak jadi orang mati syahid? Soalan itu memberi impak lah kepada saya. Maksudnya kita di sini, kita still fight dengan COVID instead of menentang musuh Allah kan. Tapi apa yang kita boleh lakukan daripada segi sumbangan, doa kita, selitkan doa setiap solat. Kalau kita tak mampu doa bahasa Arab, kita doa dengan bahasa Melayu. At least insyaAllah apa yang didengar itu akan sampai kepada Rabbul Jalal. So yang poin ketiga adalah untuk yang perempuan yang selepas ibu tu, dia bagi tahu apa untuk generasi yang akan datang. Alimu auladakum ala tariqul jihad. Maksudnya kamu praktikkan, ajari anak-anak kamu ni dengan apa? Dengan cara-cara berjihad. Berjihad ni bukan saya daripada segi mengangkat pistol ataupun pedang, tetapi daripada segi ilmu. Jika ada harta, sumbanglah harta. Jika ada ilmu, sumbanglah ilmu.